Sebab itulah memorandum yang dihantar kepada Agong itu merapu. Nak mengadu dengan Agong bahawa Anwar telah memfitnah Agong menerima rasuah. Ke laut. Tak ada fakta. Jauh daripada fakta. Perkara pertama sahaja dah merupakan memorandum berbentuk fitnah kepada Anwar Ibrahim. Apakah Agong sebodoh itu nak percaya? Itu satu. Yang kedua, kegagalan Anwar kerana berlakunya kes orang terjun jambatan, 17 orang mati di Kelantan. Kalau macam tu maknanya Menteri Besar Kelantan pun kena letak jawatan. Sebab peristiwa berlaku di Kelantan. Kenapa Anwar yang berada di KL dipersalahkan? Kalau macam itu, Menteri Besar Kelantan kena letak jawatan. Ahli Parlimen yang terbunuh itu, yang terjun, letak jawatan. Kenapa Anwar seorang yang kena? Nombor 2 punya tuntutan pun ke laut. Bodoh. Apa lagi dia kata? Dia kata keadaan daik sengsara harga barang naik. Hei Hadi. Hei Mahathir. Harga barang naik. Kalau kamu nak hantar memorandum pun ke pejabat Kementerian Perdagangan Negeri, KPDN. Repotlah situ harga barang. Bukan kat istana, wahai Mahathir. Kamu nak repotkan mak dekat istana harga barang naik. Buat apa Mahathir, oi? Tu. Dah siap untuk laporan. Sekiranya ada kedai-kedai jual harga barang mahal. Buat laporan. Tak nak buat laporan, nak hantar memorandum dekat pejabat KPDN. Bukan kat istana. Istana bukan penentu harga barang. Kemudian kamu gagal buktikan harga barang mana yang naik. Harga barang yang dikawal, harga barang yang ada subsidi, masih kekal. Tak naik pun. Kamu nak temerang Agong tu, kamu ingat Agong tu sebodoh kamu. Nombor 3 pun ke laut. Memorandum dia. Lepas tu dia kata apa? Negara kita ni malu kerana ditertawakan oleh negara luar. Sebab kegagalan menguruskan negara oleh Perdana Menteri. Secara umum je dia perintah. Dia sebut. Dia tak nyatakan apa yang gagal. Dunia luar mana yang tertawa Malaysia? Sedangkan ranking Malaysia di Asia telah meningkat daripada zaman Deng Cherith lagi. Negara kita dipandang mulia. Tak ada negara yang mentertawa kita, bah negara lain dah mula dah rasa cuak apabila Malaysia dah semakin lama semakin naik. Sebab itu, pada awal pada Menteri angkat sumpah, tak sampai beberapa minit Menteri keluar daripada istana angkat sumpah, bertalu-talu panggilan pemimpin dunia mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita baru nak buat PC. Ni baju Melayu hitam tak buka lagi ni. Bulan angkat sumpah ni nak buat PC. Tengah-tengah buat PC itu panggilan telefon datang daripada Turki. Panggilan telefon. Sampai pejabat panggilan masuk. Buat negara luar. Bertalu-talu ucapannya. Cuba tengok zaman Deng Cherith jadi Perdana Menteri. Saya selalu ulang. Supaya walau proses otak dia proses balik. Ingat balik. Ini yang saya sebut ni fakta. Bukan nak buat lawak. Bukan nak buat cerita dongeng. Masa Deng Cherith jadi Perdana Menteri, angkat sumpah saja Deng Cherith, dia balik ke pejabat, dia duduk menung, tunggu. Tunggu ada panggilan telefon tak? Dia pandang telefon tu. Tak berdering-dering. Tak ada orang call ke? Tak ada ke negara lain call? Aku dah jadi Perdana Menteri ni, takkan tak ucap tahniah kot. Tunggu punya, tak ada panggilan. Dalam sekali dia berangkat, ambil telefon, dia telefon. Telefon Presiden Indonesia. Hello Pak. Saya Mahyadin Yasin. Saya baru saja tebuk atap Pak, angkat sumpah Perdana Menteri. Ini penat tebuk atap pun tak hilang lagi ni Pak. Baru lepas angkat jadi Perdana Menteri tebuk atap lah. Jokowi kata, oh Muhyiddin. Rupa-rupanya Jokowi pun tak save nombor dia. Terpaksa Muhyiddin perkenalkan diri dia. Kalau tak perkenalkan diri dia, sesilap Jokowi letak telefon. Sebab tak save nombor dia. Tak ada pemimpin dunia yang nak save nombor dia. Sebab tu dia tak pasal perkenalkan diri. Saya Mahyidin bin Yasin Pak. Mahyidin mana ni? Yang menega kapet ke? Oh tak, saya Mahyidin Yasin. Saya ni baru lepas tebuk atap, baru jadi Perdana Menteri lah. Oh iya ke? Tahniah ya. Okey. Tak telefon.
Tak ada sembang apa-apa. Sebab Jokowi pun tak respect Perdana Menteri yang terbuat tau. Lepas tu tak ada. Ada kita dengar pemimpin buah bagi tanya kat dia. Tak ada, saudara. Singapura ada lah. Singapura pun sebelah negeri jiran kan. Jiran sebersalah pula tak ucap tahniah. Macam kita lah. Kita rumah ada jiran kan. Kalau kita buat kenduri ke tak suka kat jiran pun sebersalah kena jemput juga. Jiran datang, jiran pun mengenangkan sebelah rumah. Datanglah walaupun tak suka. Kan, dah jiran. Macam itulah Singapura. Kan, ucap tahniah lah. Tapi berbeza dengan Datuk Seri Ibrahim bila dia jadi Perdana Menteri. Ya, bukan sekadar telefon, saudara. Sultan Brunei. Di antara yang paling kaya di dunia tu. Sultan Brunei. Ya, dia datang ke Malaysia. Bukan lawatan resmi. Lawatan resmi tu dia datang kali kedua. Lawatan pertama tu bukan lawatan resmi. Sebab itu dia datang ke Malaysia. Dia tak jumpa Agong. Dia tak pergi jumpa Agong. Pasal itu bukan lawatan resmi. Lawatan peribadi dia atas perkenalan dan hubungan rapat dia dengan Anwar Ibrahim. Dia datang disambut oleh Anwar. Bukan setakat disambut, dia bawa kereta Anwar duduk sebelah. Sultan Brunei drive. Anwar duduk sebelah, saudara. Lepas tu makan tengah hari, dia pun balik Brunei. Barulah kali kedua tu dia datang lawatan resmi. Barulah disambut secara resminya di istana dan sebagainya. Dia datang sebab tak sabar-sabar nak melihat Anwar baru jadi Perdana Menteri. Nak ucap tahniah bukan sekadar dengan telefon. Dia datang sendiri. Ucap tahniah dengan mulut dia sendiri. Itulah Anwar apabila dilayan oleh negara luar. Macam mana dalam memorandum tu dia kata, negara kita ditertawakan oleh negara luar. Dia tak bawa apa dia. Sebab apa negara kita tertawakan kita? Apakah kerana negara luar tertawakan kita kerana kita menyiasat daim? Apakah negara luar tertawakan kita kerana Anwar menyiasat anak Mahathir? Negara luar lagi seronok, saudara. Negara luar ni dah maju ni. Dia orang tolak rasuah lama dah. Singapura ni tolak rasuah lama dah. Dah puluhan tahun Singapura lawan rasuah. Kita baru tahun ini, baru bawah zaman Malaysia Madani ni, baru serius. Kita lawan rasuah habis-habisan. Sebelum ni kita lawan rasuah yang kena ikan bilis. Yang kena konstable polis, corporal polis, pegawai kastam pangkat biasa. Yang selalu kena mat-mat motor. Yang merasuah polis tak pakai helmet, bagi RM20 dekat polis. Yang itu je yang kena. Mana ada sejarah Perdana Menteri kita yang pernah menyiasat tun? Tak ada. Sebab itu, Mak Anwar sebut, bukan mudah nak pergi siasat tun ni. Tak mudah. Apa bukti tak mudah? Tidak ada Perdana Menteri sebelum ini yang buat siasat. Tak ada. Itu menunjukkan tidak mudah. Sebab tun ni dikelilingi oleh hantu-hantu yang kaya-kaya. Siapa berani usik? Kecuali orang itu ada pendinding. Ada pendinding, keyakinan dia ada ilmu, ada kekuatan zahir dan mental, ya? Baru boleh siasat tun. Tapi kalau dia tidak ada kekuatan, hanya untuk nak tangkap yang di bawah, sebab tu tun senang lenang zaman dulu. Bukan sekat tun, Tan Sri pun rasa aman sentosa. Beberapa tahun mereka aman sentosa. Tak siapa berani usik dah. Ada banyak orang kaya Datuk Seri Tan Sri Tun tak bayar income tax. Pegawai-pegawai residen tak berani sentuh. Sebab itu bila Anwar ambil alih negara ini, pendapatan daripada LHDN berganda-ganda meningkat. Hari ini tadi dia meresmikan Hari Sambutan Kastam Sedunia. Apa? Saudara dengar kat YouTube. Apa ucapan dia? Dia mengucapkan tahniah. Salah satunya kepada pasukan kastam. Kerana melaksanakan kerja tanpa takut dan bimbang. Penyelundup dan sebagainya. Yang paling menariknya Anwar cerita dalam ucapan dia kata apa? Waktu dia pemangkang dulu, dia kata ada rakan dia daripada Arab selalu menghadiahkan dia satu kotak minyak zaitun untuk Anwar Ibrahim. Satu kotak minyak zaitun yang kawan dia buat sendiri di belah negara Arab sana. Masa dia pemangkang lagi, dia selalu dapat hadiah. Setiap tahun dia akan kirimkan kepada Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim dapat, dia bagilah pada anak adik-beradik dia kan. Rakan-rakan yang baik dengan dia bagi. Bila dia jadi Perdana Menteri, Anwar sebut, kawan dia masih bagi lagi.
Minyak zaitun satu kotak tu. Kan, dia jadi Perdana Menteri, kawan dia masih bagi. Pasal dah bagi daripada lama dah. Daripada dulu dia dah selalu bagi Anwar Ibrahim hadiah minyak zaitun ni. Kan? Jadi bila jadi Perdana Menteri, kawan dia bagi. Tapi bila sampai di tempat custom kenakan cukai RM500. Anwar kata saya kena bayar RM500. Perdana Menteri kena RM500. Saya bayar. Anwar kata, kalau Perdana Menteri sebelum ini, berani ke custom nak cas Perdana Menteri RM500 duit cukai? Berapa banyak Perdana Menteri sebelum ini, barang-barang mewah masuk, bukan minyak zaitun, barang mewah. Kepada bini Perdana Menteri, kepada menteri, semua tak berani nak minta cukai. Masuk Malaysia tak payah cukai. Sebab apa? Sebab untuk Perdana Menteri. Untuk menteri-menteri. Ini bukan barang mewah, minyak zaitun je pun. Custom kenakan RM500 dan minta Anwar bayar. Anwar kata saya bayar dan saya tabik custom tersebut kerana bekerja dengan telus. Berani minta dengan Perdana Menteri RM500. Dalam ucapan itu Anwar kata apa? Dia minta pengarah custom yang dalam majlis tu, dia kata pergi cari pegawai custom yang kenakan saya RM500 tu. Bukan Anwar nak denda dia. Bukan Anwar nak ambil tindakan dia. Kemungkinan Anwar nak bagi penghargaan kepada dia. Kenapa? Kerana kamu berani menuntut cukai daripada seorang Perdana Menteri. Dan saya bayar RM500. Walaupun dia tak digaji. Sebab apa Anwar kata? Sebab saya nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia. Tidak ada sesiapa dikecualikan daripada cukai. Kalau Perdana Menteri boleh bayar, dia kata cukai. Jangan, yang lain tu jangan nak mengelak lah. Jangan nak lari. Ini Perdana Menteri yang kita ada. Yang dikatakan oleh Maha Zalim, Maha Fir'aun tu sebagai Perdana Menteri gagal tu. Yang dikatakan Perdana Menteri yang zalim tu, ini Perdana Menteri yang kita ada. Dia pandai sebut zalim saja Anwar. Dia sebut Anwar, rejim Anwar Ibrahim. Ni, saka tua ni. Tapi satu perkara pun dia tak nak bawa tunjuk bahawa di mana zalimnya Anwar. Apakah zalim Anwar itu kerana menyiasat Daim? Tun Daim. Apakah zalim Anwar itu kerana menyiasat anak dia? Oh, dia berungkit. Daim, isteri dia dibawa mahkamah. Dibicarakan. Zahamidi ni dibawa mahkamah, betul boleh lepas. Kan? Ini Anwar ni, pilih kasih. Anak saya disiasat. Kalau tak siasat, dah masuk penjara 5 tahun. So, istiharata. Bagi masa 30 hari. Untuk istiharata. Ini zalim. Saya nak bagi tahu Mahdi. Kalau itu kamu katakan zalim, wahai Mahdi. Saya nak bagi tahu sekurang-kurangnya mereka lalui proses penyiasatan. Sekurang-kurangnya mereka lalui proses mahkamah. Saya nak tanya kamu. Kamu jadi Perdana Menteri, apa prosesnya? Berapa puluh orang masuk penjara tanpa masuk di mahkamah. Di bawah Atta ASA. Zaman kamu perintah, punyalah celakanya. Punyalah zalimnya. Ya, orang kamu sumbatkan sesuka hati dalam penjara tanpa melalui pintu pagar mahkamah. Hari ini kamu dah kata Anwar zalim kerana Anwar bagi notis kepada anak kamu 30 hari untuk istiharata. 30 hari dia bagi notis. Buatlah. Kalau tak curi, takut apa? Dah bagi notis pun belum tentu masuk penjara lagi. Bagi notis untuk siasatan. Kalau masuk siasatan, ada kes, masuk mahkamah, bicara lagi. Ada hak bela diri. Yang kamu dulu jadi Perdana Menteri, puluh orang kamu sumbat dalam penjara tanpa melalui mahkamah. Termasuklah anak Tunku Aziz, Nek Adli. Pun juga ditahan bawah ASA. Yang hari ini PAS pun nak angkat kamu jadi penasihat. Angkat orang zalim jadi penasihat ke Parti Islam. Ini perkara paling bangsat yang pernah dilakukan oleh PAS. Ini yang merosakkan nama Islam. Ini yang merosakkan nama Parti PAS. Orang yang dalam Parti PAS. Tetapi pemimpin mereka yang merosakkan Parti PAS itu. Patutnya ahli PAS menghukum pemimpin ini. Kalau betul mereka sayangkan kepada Parti PAS. Kalau tidak, tak usah sembaranglah. Tak usah duk sembanglah. Bacalah ayat Quran setiap malam sekalipun. Bertakbirlah sampai hilang suara. Islam tidak akan dapat diangkat martabatnya di negara ini selagi ada pemimpin seperti Haji Hadi ini. Yang menunggang agama 9 masa hanya untuk melepaskan dendam politik dia kepada musuh politik dia. Dia sanggup
berpaut dengan Mahathir. Dia sanggup bersalam rapat dengan Mahathir. Walaupun tangan Mahathir ini masih lagi ada darah-darah memali di tangan dia. Haji Hadi sanggup taut. Dengan mudah dia melupakan. Sikit pun dia tidak rasa perasaan mangsa-mangsa memali. Yang dia katakan syahid. Yang Mahathir kata mati kata. Dia boleh lupakan itu semua. Sebab apa? Sebab aku tak suka Anwar Ibrahim. Mahathir pun tak suka Anwar Ibrahim. So, jom kita join jatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab itu memorandum itu yang dihantar kepada badu tuanku. Benda yang mengarut. Satu fakta pun dia tak bawa. Dia kata rakyat susah, ekonomi teruk. Dalam memorandum dia sebut ekonomi teruk. Dia ingat Agong tu tak dapat taklimat ke? Hei, Agong ni dapat taklimat Perdana Menteri setiap minggu lah. Semua Perdana Menteri sebelum ini pun, takkan Mahathir tak tahu dia pernah jadi Perdana Menteri berapa kali? Takkan dia tak tahu sebelum mesyuarat kabinet, Perdana Menteri akan jumpa Agong memberi taklimat? Takkan Agong tak tahu keadaan ekonomi negara, inflasi naik atau turun, ekonomi naik atau turun, pelaburan bertambah atau tidak? Takkan Agong tak tahu? Yang kamu nak hantar memorandum ni, kamu anggap Agong tak tahu apa-apa. Kamu sebenarnya yang menghina Agong sebenarnya. Berapa hari je lagi Agong baru nak datang. Sebab itu dia bersungguh-sungguh ni. Mahathir ni dia tahu. Tinggal lagi beberapa hari saja Agong ni balik dari sini. Sebab itu dia terdesak nak buat demonstrasi. Terdesak nak pergi ke istana. Sebab dia tahu masuk saja Sultan Johor jadi Agong. Saya nak tengok Mahathir berani ke tak berani jejak kat pintu pagar istana. Silap-silap kena perambat macam tu orang tua tu. Merangkak balik. Dengan Sultan Johor jangan main-main. Nak tunggang agama dengan dia, cuba buat. Sebab tu dia gunakan masa yang tinggal beberapa hari ni dengan Sultan Pahang. Dia cuba nak buat. Dia ingat Sultan Pahang tu bodoh macam dia. Dia ingat Sultan Pahang tu nyanyuk macam dia. Dia nyanyuk, saudara. Sebab itu dia bercakap merepek. Tengok dia PC semalam. Apa yang dia merepek saya tak tahu. Buka balik akuan berkanun Datuk Murad terhadap Anwar Ibrahim 3 million. Ni akuan berkanun Datuk Murad ni. Kenapa Anwar tidak siasat? Dia sekarang Perdana Menteri, orang tak boleh siasat dia. Walaupun ada akuan berkanun Datuk Murad ni, dia tak siasat pasal dia Perdana Menteri. Mana orang boleh siasat dia? Hei Mahathir, kalau kau dah baca akuan Datuk Murad, jangan baca separuh. Baca habis, buka habis-habis, tunjuk kat wartawan. Tahun bila akuan itu dibuat? Jangan ingat orang bodoh. Akuan berkanun Datuk Murad dilakukan pada tahun 1999. Tahun 1999, bukan Anwar Perdana Menteri tu. Tahun 1999, Mahathir Mamak Kuti Karala Perdana Menteri. Kamu Perdana Menteri. Akuan berkanun dibuat waktu itu. Apa yang kamu buat? Kenapa kamu tak siasat? Kenapa kamu tak siasat waktu itu? Kamu pegang kuasa. Anwar tidak ada dalam kabinet ketika itu. Anwar musuh politik kamu waktu itu. Kenapa kamu tak siasat, wahai Mahathir Karala? Jawab itu dulu. Tahun 99 punya akuan bersumpah. Hari ini baru kamu nak sebut dan kamu minta Anwar siasat. Akuan bersumpah tu tuduhan kepada Anwar lah. Dan Anwar dah jawab dalam parlimen. Saudara yang ikuti live saya ni, buka YouTube. Tengok. Saudara mudah type Anwar Ibrahim 3 bilion kat YouTube. Saudara akan jumpa ucapan Anwar dalam parlimen. Dia cabar ahli parlimen. Siapa sebut 3 bilion sila bangun. Siapa sebut 3 bilion sila bangun. Anwar cakap dalam parlimen, saudara. Seko pun tak bangun. Seko pun tak bangun. Kemudian Anwar cabar lagi. Sebab tu akuan berkanun ini dikeluarkan Datuk Murad. Anwar cabar Mahathir supaya menubuhkan Suruhanjaya bebas untuk menyiasat dia atas akuan itu. Ada Mahathir lakukan. Dia tak buat pasal dia tahu ini bohong. Sebab itu dia tak buat. Hari ini dia baca balik akuan berkanun yang saya rasa Datuk Murad pun dah lupa. Tapi nak tunjuk kepada rakyat Malaysia, kalau ramai lagi rakyat Malaysia yang bodoh,
percaya cakap dia untuk mengatakan bahawa Anwar sebenarnya ada kes. Kes dia 3 bilion. Dia bukan Perdana Menteri yang bersih. Dia pun ada duit. Ni bukti dia akan bersumpah. Aku berkanun. Datuk Murad. Dia nak bodohkan orang. Wartawan pun satu juga. Tanyalah. Wartawan pun yang jadi bodoh. Bila dia cakap akuan bersumpah tu, wartawan patut tanya, Tun. Saya nak tengoklah, Tun. Akuan bersumpah tahun bila, Tun? Tolong tunjuk sikit. Tanya dia. Tahun 1999 lah, Tun. Tahun 1999 tu siapa Perdana Menteri, Tun? Saya lah Perdana Menteri. Saya lupa. Wartawan kena berani sikit dengan Mahathir ni. Jangan bodoh sangat. Tahulah kerja wartawan catat je. Tapi kamu bertanya lah. Ini tak nak bertanya. Bagi Papukari tu jadi wartawan. Saya dengar suara Papukari tanya Mahathir. Lalas sekali Papukari, Todi tu yang menjadi wartawan pula. Dia yang tanya Mahathir. Sebab dia tengok wartawan lain tak nak tanya. Mungkin wartawan lain malah nak tanya. Pasal bila tanya, mesti bohong. Itu pun dia cakap pun dia tanya peguam dah. Dia lupa. SPM. Betul lah. Betul. Tanya peguam dia.